Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saleha binti Zulkifli dari PAKK 1 ambilan Ogos 2023 hingga Julai 2028. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tugasan pengurusan tingkah laku kanak-kanak iaitu PAKK 3582, iaitu mengurus tingkah laku temperamen kanak-kanak taska atau prasekolah. Baiklah, jadi dalam video ini saya akan menerangkan definisi temperamen, jenis-jenis temperamen, dan saya akan menganalisis satu video kanak-kanak di prasekolah supaya saya analisis tingkah laku dan temperamen yang ditunjukkan. Kemudian saya akan generasi masalah yang ada dan menganalisis punca, seterusnya memberikan anda semua teknik pengurusan tingkah laku dan akhir sekali rumusan. Baiklah, jadi anda tahu tak apa itu temperamen? Temperamen itu merujuk kepada gaya emosi dan tingkah laku semula jadi yang ditunjukkan oleh kanak-kanak dalam bertindak balas terhadap dunia sekeliling mereka. Jadi ini dapat diperhatikan sejak awal kelahiran kanak-kanak itu dan mencerminkan bagaimana kanak-kanak itu memberi respon terhadap rangsangan sekelilingnya, menyesuaikan diri dengan situasi baru dan mengawal emosi dan perhatian mereka. Jadi menurut perspektif Alexander Thomas dan Stella Chess, temperamen ni ialah gaya emosi dan tingkah laku kanak-kanak itu dalam memberi respon kepada persekitaran mereka. Jadi, temperamen ini terdiri daripada gabungan beberapa ciri seperti tahap keaktifan kanak-kanak, reaksi terhadap perubahan, intensiti emosi dan keupayaan memberi perhatian. Jadi, setiap kanak-kanak ni mempunyai kombinasi ciri yang unik, menjadikan tingkah laku setiap kanak-kanak itu berbeza antara satu sama lain. Jadi, temperamen ini wujud sejak lahirnya kanak-kanak itu ataupun mempunyai asas biologi dan mempengaruhi cara kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain dan persekitaran mereka. Jadi, temperamen terbahagi kepada 3 jenis iaitu easy child, kanak-kanak yang mudah, slow to warm up child, iaitu kanak-kanak yang lambat mesra, dan akhir sekali adalah difficult child, iaitu kanak-kanak yang sukar. Jadi, apa ciri-ciri untuk temperamen kanak-kanak ini? Jadi yang pertama adalah easy child. Easy child ni dia mempunyai emosi yang stabil dan positif, iaitu sentiasa ceria dan tenang. Dan yang kedua, kanak-kanak ni mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Contohnya daripada rumah ke taska, dari taska ke prasekolah dan prasekolah ke darjah 1. Dan yang ketiga, mengikuti rutin harian dengan teratur, iaitu makan pun senang, tidur pun senang. Dan yang keempat, memberi respon yang sederhana terhadap rangsangan sekelilingnya. Dan lain sekali mudah berinteraksi dengan rakan sebayanya dan orang dewasa, iaitu orang luar ataupun guru di sekolah. Dan yang kedua, jenis yang kedua adalah slow to warm up child, di mana ciri-cirinya adalah pemalu, pasif dan berhati-hati dalam situasi baru. Maksudnya bila dijumpa orang sekeliling ni, dia macam tak kenal pun, jadi dia lebih berhati-hati. Dan yang kedua, kanak-kanak ni dia mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Dan yang ketiga, tahap aktiviti rendah berbanding kanak-kanak yang lain. Dan yang keempat, reaksi emosi kanak-kanak ni sederhana tetapi cenderung negatif pada peringkat awal sahaja. Dan yang akhir sekali, kurang spontan dalam interaksi sosial. Dan akhir sekali, difficult child, iaitu kanak-kanak ni dia mudah marah dan menunjukkan emosi negatif yang sangat kuat. Dan yang kedua, dia sukar menyesuaikan diri dengan perubahan atau situasi baru. Maksudnya dia dah cuba untuk adapt dengan situasi baru tu, tapi dia still tak boleh. Dan yang ketiga adalah tingkah laku yang tidak konsisten, iaitu dia tak boleh mengikut rutin harian yang teratur, menyebabkan rutin dia tu menjadi tidak teratur setiap hari. Dan yang keempat, bertindak secara impulsif dan sukar untuk mengawal emosinya. Contohnya macam suka tantrum, suka marah, suka menangis. Dan akhir sekali, kanak-kanak difficult child ni dia cenderung menolak arahan atau peraturan yang diberikan oleh kepadanya.
Jadi, apa implikasi-implikasi kepada ciri-ciri tadi? Kepada pembelajaran. Okey, yang pertama, kalau easy child ni, implikasi dia, kanak-kanak ini mudah terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mereka di kelas. Dan yang kedua, dia kurang memerlukan intervensi tingkah laku lah, kerana dia menunjukkan tingkah laku yang baik. Dan yang ketiga, dia dapat membina hubungan sosial dengan lebih cepat. Maksudnya dia senang bergaul lah dengan rakan sebaya dan gurunya. Dan yang keempat, dia menyumbang kepada suasana kelas yang kondisi. Maksudnya dalam kelas tu akan rasa selamat, akan rasa tenang dan sebagainya. Okay, kalau slow to warm up child ni, implikasi dia, kanak-kanak ni dia akan kurang aktif menyertai aktif pembelajaran pada peringkat awal sahaja, sebelum dia nak adaptkan dulu dengan diri dia dalam persekitaran baharu tu. Dan yang kedua, kanak-kanak ni dia memerlukan masa, sokongan dan galakan yang lebih untuk disesuaikan diri dalam persekitaran baharu. Dan yang ketiga, kanak-kanak ni berpotensi membina keyakinan secara berperingkat. Maksudnya daripada awal dia jadi introvert, bila kita guru atau rakan sebaya bagi sokongan dekat dia, dia akan secara berperingkat dan ubah diri dia ke arah yang lebih positif. Dan yang keempat, guru ni perlu menggunakan pendekatan yang lembut lah dan tidak memaksa kanak-kanak ni. Okey, dan yang ketiga, difficult child, implikasinya dalam pembelajaran adalah kanak-kanak ni berpotensi untuk mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dan yang kedua, kanak-kanak ini memerlukan strategi pengurusan tingkah laku yang sistematik dan konsisten supaya tingkah laku negatif ni boleh berkurang atau dihapuskan. Dan yang ketiga, sukar membina hubungan sosial dengan rakan. Sebab yelah, bila kanak-kanak ni cepat tantrum, cepat marah, rakan sebaya dengan orang sekeliling dia pun tak berasa selesa lah untuk dekat dengannya. Dan akhir sekali, kanak-kanak ni berisiko mengalami masalah regulasi emosi di masa akan datang jika ia tidak dibimbing oleh guru dan ibu bapa. Berdasarkan pemerhatian terhadap video sebentar tadi, kanak-kanak itu menunjukkan beberapa tingkah laku utama, iaitu menangis dan menunjukkan reaksi emosi negatif pada peringkat awal, iaitu guling-guling tak nak pergi sekolah dan dia menangis dan nakkan ibu bapa dia. Kemudian dia menunjukkan tanda penolakan kepada guru terhadap persekitaran atau situasi baharu, di mana kanak-kanak tu dia baru first day nak masuk ke prasekolah. So bila situasi dia daripada ke rumah, dia nak berubah ke prasekolah tu, dia jadi macam awkward and tak boleh adapt lagi. Tapi lepas beberapa ketika dah lama sikit tu, kanak-kanak tu dia dah mula menunjukkan emosi lain, iaitu dia dah dapat tenangkan diri dia dah kurangkan menangis dia, dan dia dah mula menunjukkan kesediaan diri dia untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran di dalam kelas. So berdasarkan ciri-ciri tadi, kanak-kanak tersebut ini boleh dikategorikan sebagai mempunyai temperamen jenis slow to warm up, di mana temperamen ini dicirikan oleh kecenderungan untuk menarik diri pada peringkat awal lah, di mana dia tak nak masuk kelas dan tak nak jumpa pun rakan dengan guru-guru yang dalam kelas tu. Dan yang kedua, tahap adaptasi dia rendah terhadap situasi baru, di mana dia belum lagi diperkenalkan untuk ke situasi baru kan, masuk prasekolah, sebab yang tu baru first day untuk dia masuk dan adapt situasi yang baru. Dan yang ketiga, reaksi emosi yang sederhana tetapi
cenderung negatif pada permulaan sahaja. Mula-mula dia dah tunjukkan tingkah laku yang negatif, iaitu menangis, tapi dah lama-lama tu dia dah adapt, dia dah makin okey. So, dan akhir sekali dia keupayaan untuk menyesuaikan diri secara beransur-ansur lah, apabila diberikan masa untuknya adapt, iaitu guru tu dia pujuk, dan tapi dia tak paksa pun, guru dan ibu bapa tu tak paksa pun untuk masuk. So dia dah boleh bila dia dah masuk kelas, dia dah jumpa rakan dia, dah jumpa guru dia ajar, so dia dah macam dah boleh adapt dengan situasi baru. Baiklah, jadi dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, situasi ini menggambarkan satu isu penting berkaitan kesukaran kanak-kanak dalam menyesuaikan diri dalam persekitaran pembelajaran. Jadi masalah ini boleh digeneralisasikan sebagai kanak-kanak menghadapi cabaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan atau persekitaran baharu secara tiba-tiba. Dan yang kedua, dia berlakunya penolakan awal terhadap aktiviti pembelajaran, dan akhir sekali kanak-kanak ini memerlukan masa yang lebih lama untuk mencapai tahap kesediaan belajar yang diingini oleh ibu bapa dan guru. Jadi implikasi terhadap pembelajaran yang pertama adalah mengurangkan pelibatan aktif dalam aktiviti PDP pada peringkat awal sahaja. Dan yang kedua, dia dapat menjejaskan perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak ni, seperti interaksi dengan rakan sebaya, guru ataupun PPM. Dan akhir sekali, ia boleh menyebabkan salah tafsir oleh guru dalam kelas tu. Contohnya macam bila tengok budak tu menangis ke, tantrum ke, meraung ke, so guru ni akan fikir yang kanak-kanak ni tak berminat ataupun kanak-kanak yang bermasalah. Jadi dekat situlah boleh berlakunya kesalahfahaman. Okey, seterusnya kita akan menganalisis punca kenapa berlakunya kanak-kanak begitu. Jadi yang pertama disebabkan faktor biologi, di mana temperamen ni merupakan sifat semula jadi kanak-kanak yang dipengaruhi oleh sistem saraf, di mana kanak-kanak ni dia ni cenderung mempunyai sensitiviti terhadap rangsangan dan tahap berhati-hati yang tinggi, di mana bila dia dah duduk dalam rumah, dia tak bergaul, jadi bila dia jumpa orang tu, dia macam lebih berhati-hati sebab dia tak pernah lagi kan bersosial. Dan yang kedua, faktor regulasi emosi, di mana kanak-kanak ni dia belum menguasai kemahiran kawalan emosi negatif dan menenangkan diri dalam situasi yang tertekan. Jadi oleh itu mereka ni menggunakan tangisan sebagai bentuk ekspresi mereka. Sebab bila dia dah datang, pasti ibu bapa pula nak tinggalkan anak-anak tu. Jadi dia macam nak protes, nak nangis untuk dibawa balik. Jadi dia tak dapat kawal emosi dia waktu tu. Dan yang ketiga, disebabkan faktor persekitaran, di mana persekitaran yang baharu atau tidak biasa oleh kanak-kanak ni boleh mencetuskan kebimbangan mereka, di mana mereka ni rasa tak selamat, dan boleh jadi kurangnya sokongan emosi atau pendekatan yang sesuai yang boleh melambatkan proses kanak-kanak ni untuk mengadaptasi dalam situasi itu. Dan yang keempat, faktor pengajaran dan interaksi guru, di mana bila guru beri arahan yang terlalu cepat atau tidak berperingkat ni, kanak-kanak ni dia macam, yelah, bila first day ni kan kanak-kanak ni baru dia nak loading dia punya pemikiran. Jadi bila dia dah tu, dia macam dah tak seronok dah, tiba-tiba nak kena belajar pula. Seterusnya, kurangnya scaffolding, di mana guru ni tak menekankan secara berperingkat. Bila masuk sekolah ni, kebanyakannya lah guru dia akan lakukan secara berperingkat kan. Tapi ada juga yang tiba-tiba masuk je prasekolah ni terus belajar. Disebabkan situasi tu, kanak-kanak ni dia terkejut lah, dia macam tiba-tiba masa sekolah ni belajar. Seterusnya, disebabkan benda tu berlaku, ia boleh menjadikan guru ni tak dapat beri masa yang mencukupi untuk kanak-kanak ni sesuaikan diri daripada rumah ke sekolah. Dan akhir sekali, faktor situasi, di mana berlakunya perubahan rutin secara tiba-tiba, di mana dekat rumah ni dia orang selalu tidur, makan, tengok TV, tiba-tiba datang sekolah kena belajar, kena ikut rutin kat sekolah yang teratur. Jadi dia
belum adapt lagi lah. Dan yang kedua, dia tertekan lah untuk terus menyertai aktiviti, di mana dekat rumah kan, kalau yang tak dapat pengukuhan dekat rumah oleh ibu bapa tu, kanak-kanak tu dia akan rasa macam tiba-tiba kat rumah tak payah belajar apa, main je. Tapi tiba-tiba datang sekolah ni kena belajar pula buat aktiviti. Dekat situ lah dia jadi macam nak protes. Dan akhir sekali persekitaran sosial yang belum selesa, di mana dia kena bergaul dengan rakan sebaya yang sekeliling dan ataupun orang dewasa, iaitu guru dan PPM. Seterusnya kita pergi kepada teknik pengurusan tingkah laku, di mana pendekatan pengurusan tingkah laku ni perlu dilaksanakan secara berperingkat, konsisten dan responsif supaya dapat mengurangkan tingkah laku penolakan serta menggalakkan penyesuaian positif kanak-kanak. Okey, teknik yang pertama adalah teknik penyesuaian beransur-ansur, di mana kanak-kanak ni perlu diperkenalkan kepada aktiviti atau persekitaran baharu secara perlahan atau berperingkat. Maksudnya bila datang sekolah mula-mula tu tak boleh terus bagi aktiviti, kena secara berperingkat bagi dia orang kenal dulu, adapt dulu, supaya dia orang ni boleh terima, sesuaikan diri dulu sebelum guru ni nak buat aktiviti. Di mana contohnya, di mana guru ni mula-mula dia boleh membenarkan kanak-kanak ni perhati lebih dahulu sebelum terlibat mana-mana aktiviti, ataupun dia memberi pilihan lah kepada kanak-kanak ni untuk menyertai aktiviti secara sukarela. Okey, tapi yang paling penting, guru ni perlu elakkan paksaan kerana ia boleh meningkatkan tekanan emosi negatif kanak-kanak. So, daripada kesan teknik tu tadi, ia dapat mengurangkan kebimbangan, meningkatkan rasa selamat kanak-kanak dan membantu proses adaptasi kanak-kanak ni secara semula jadi. Dan yang kedua adalah teknik sokongan emosi, di mana guru ni boleh menunjukkan rasa empati, kesabaran dan penerimaan terhadap emosi kanak-kanak. Di mana gunakan nada suara yang lembut lah dan bahasa yang menyokong. Dan membantu kanak-kanak ni menamakan emosi. Contohnya, contohnya saya nampak awak tengah takut ni, tak apa, cikgu ada dengan awak. Bukannya bila nampak budak-budak, bila nampak kanak-kanak ni takut ke, menangis ke, tiba-tiba guru ni tiba-tiba nak marah, guru ni kena ada dekat tempat diorang, di mana diorang ni baru nak sesuaikan diri dalam suasana yang baru. So, kesan daripada itu, ia ni dapat membantu kanak-kanak ni untuk mengawal emosi mereka dan membina rasa kepercayaan terhadap guru mereka ni di sekolah. Dan yang ketiga adalah teknik peneguhan positif, di mana guru ni boleh memberikan ganjaran sosial lah, seperti pujian yang verbal macam, bagus awak datang sekolah hari ni, baru dah pandai, macam tu lah. Dan yang kedua adalah berikan senyuman yang manis. Dan yang ketiga adalah berikan perhargaan kecil. So, bila guru ni dah buat ganjaran sosial, guru ni boleh fokus kepada perubahan kecil. Contohnya bila kanak-kanak ni berhenti menangis ataupun mula duduk dan mula selesa dalam kumpulan. Contohnya, guru ni boleh cakap, bagus, awak dah cuba selesa dengan kawan-kawan awak dekat sekolah ni. So, kesannya ia dapat menguatkan tingkah laku positif dan meningkatkan motivasi intrinsik kanak-kanak. Dan yang keempat adalah teknik modeling, di mana guru ni boleh menunjukkan secara langsung, iaitu cara untuk menyertai aktiviti, berinteraksi dengan rakan sebaya dalam kumpulan, ataupun mengawal emosi mereka. Ataupun guru ni juga boleh gunakan juga rakan sebaya ni sebagai model. Contohnya macam, tengok Amir ni, tengok Amir kan tak nangis, dia seronok datang sekolah. So, bila kanak-kanak tu tengok kawan dia macam tu, cikgu bagi pujian lah, lepas tu tengok kawan dia macam bagus, so bila sifat dia untuk ikut tu berkobar-kobar untuk ikut. Sebab kanak-kanak ni dia belajar melalui pemerhatian dan meniru tingkah laku yang sesuai secara semula jadi. Dan yang kelima adalah teknik rutin yang konsisten, di mana guru ni perlu menyediakan jadual harian yang tetap dan boleh dijangka lah. Maksudnya dia
maksudnya datang sekolah tu makan pagi, belajar. So dekat situ kadang-kadang tu macam dah boleh hafal dengan rutin harian dia. Dan yang kedua, guru ni boleh memberikan peringatan awal lah sebelum pertukaran aktiviti. Contohnya esok nak buat aktiviti lain, berbanding lah daripada contohnya esok nak buat sukaneka. So guru ni dah bagi tahu awal-awal yang esok ni ada sukaneka. So dekat situlah kanak-kanak ni boleh adapt and selesakan diri, macam bersedia lah untuk diorang buat aktiviti selain rutin harian mereka tu. Yang ketiga, menggunakan isyarat visual lah seperti gambar ataupun kad rutin supaya kanak-kanak ni lebih faham. So kesan daripada teknik ni, guru ni dapat mengurangkan ketidakpastian, meningkatkan rasa selamat dan kestabilan emosi kanak-kanak itu. Dan akhir sekali adalah teknik scaffolding, iaitu bimbingan berperingkat di mana guru ni boleh secara beransur-ansur memberikan dengan mengurangkan bantuan apabila kanak-kanak ni semakin yakin. So kesannya ia dapat meningkatkan keyakinan diri dan keupayaan berdikari dalam pembelajaran di dalam kelas. Okey, jadi secara keseluruhannya, temperamen ni ialah perbezaan semula jadi dalam emosi dan tingkah laku kanak-kanak yang mempengaruhi cara mereka untuk sesuaikan diri dengan persekitaran di sekeliling mereka. Jadi berdasarkan video yang saya analisis sebentar tadi, kanak-kanak itu menunjukkan temperamen slow to warm up, iaitu penolakan awal tetapi mampu sesuaikan diri secara beransur-ansur jika diberikan sokongan. Jadi pendekatan seperti sokongan emosi, peneguhan yang positif dan penyelesaian berperingkat sangat penting dalam membantu kanak-kanak membentuk tingkah laku yang positif dan meningkatkan pelibatan dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Thank you.